Sekarang kita lihat banyak rumah pakai aircon. So macam mana ruangan pejabat dan rumah yang gunakan aircon ni? Kita kena tahu jenis aircon apa yang kita pakai. Kita bagi contoh kat rumah, aircon yang kita pakai adalah biasanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama dengan Dr. Mariam Zahabah ataupun Dr. Mary. Sahabat saya, seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di kuliah sains. Beliau juga seorang penyelidik yang melakukan penyelidikan berkaitan dengan indoor air quality ataupun kualiti udara. Dan kenapa kita akan bersama-sama dengan beliau hari ini ialah kita nak berbincang berkenaan dengan COVID-19 disebarkan melalui bawaan udara. Mary, apa khabar? Alhamdulillah, Dr. Ashraf. Terima kasih jemput. Apa itu airborne transmission? Perlu ke kita risau dan kenapa sekarang sangat diperkatakan? Untuk menjawab soalan Dr. Ashraf, saya nak maklumkanlah dalam bawaan udara, transmission of COVID-19 ni memang possible. Sebelum ni memang WHO mention about air droplets kan. Kita kena faham, dalam udara tu sendiri ada partikel yang besar ataupun kita kenali sebagai droplets dan partikel yang lebih kecil ataupun dikenali sebagai aerosols. Dan droplets ini ataupun partikel yang lebih besar maupun aerosols, partikel yang lebih kecil ini mengandungi COVID-19. Okey, jadi maksudnya sekarang ni dalam udara ada jenis aerosol ataupun droplet. So, apa perbezaan dua ni dan apa secara sebaran dan ada risiko yang berbeza? Untuk air droplets ataupun partikel yang lebih besar ni, saiz dia adalah lebih 5 micrometer. Partikel yang lebih kecil, aerosol adalah lebih kecil daripada 5 micrometer. So, partikel yang lebih besar ataupun air droplets ni mampu pergi apabila person tu bersin ataupun batuk tu hingga ke 2 meter sahaja daripada sumber ataupun daripada patient tu sendiri. Manakala aerosol yang mempunyai diameter less than 5 micrometer mampu bergerak sejauh 10 meter, Dr. Ashraf. Dan risiko untuk keterjangkitan oleh aerosol ni ada, terutamanya dalam ruang dalaman ataupun indoor. Okey, maksudnya dalam ruang indoor ataupun ruang dalaman dia boleh pergi sampai 10 meter. Apakah implikasi daripada mengetahui bahawa okey, dia berada dalam aerosol, so dia boleh pergi 10 meter. Apakah langkah yang kita boleh lakukan? Okey, Dr. Ashraf, bila bercakap berkenaan dengan 10 meter, 1 ke 2 meter. Okey, sebenarnya apa yang mempengaruhi aerosol tu bergerak ataupun apa yang mempengaruhi air droplets tu bergerak? Dalam aerosol, saya cakap dalam konteks aerosol, 10 meter tu kerana apa? 10 meter tu kerana tiada pengudaraan yang baik dalam ruang dalaman kita. Ke ruang dalaman rumah kita, katakan bilik kita mempunyai pengudaraan yang baik, dia akan berkuranglah. Kalau kita buka pintu, buka tingkap, so dia akan keluar ke outdoor dan akan mengurangkan risiko terjangkitan oleh aerosol tu tadi tu. Sekarang kita lihat banyak rumah pakai aircon. So macam mana ruangan pejabat dan rumah yang gunakan aircon ni? Kita kena tahu jenis aircon apa yang kita pakai. Kita bagi contoh kat rumah, aircon yang kita pakai adalah biasanya split unit. Split unit dia cuma menyediakan comfort ataupun keselesaan. Keselesaan dari segi macam mana? Thermal comfort. Untuk aircon yang split unit, dia boleh kawal dua sahaja, iaitu kita punya suhu dan juga kelembapan. Sedangkan kita punya aerosol yang berada di dalam bilik ataupun dia ada di dalam pejabat perlu dikurangkan ataupun perlu dibawa keluar. That's why kalau kita dalam bilik ataupun dalam rumah yang hanya menggunakan aircon split unit, saya sarankan untuk buka tingkap lah, supaya ada udara yang masuk dan ada juga udara yang keluar. Saya cadangkan untuk buka semasa lah. Sejam 2 jam you pasang aircon, you buka pintu ataupun you buka tingkap. Katakan 10 minit, 15 minit. So lepas tu you tutup balik. Another practice is always ada bukaan sedikit pintu ataupun bukaan sedikit tingkap untuk membenarkan udara luar masuk ke dalam bilik you. Saya faham memang tak beberapa sejuk, tapi at least kita boleh kurangkan risiko keterjangkitan lah. Bagaimana di pejabat mencabar juga kalau kita tahu bahawa dia boleh dibawa oleh aerosol, kita duduk mungkin jauh-jauh tapi aircon tu berfungsi. Apakah cara terbaik untuk kita ambil langkah pencegahan? Saya sentuh situasi berada di dalam pejabat. Pejabat kebanyakannya menggunakan aircon centralized yang mana bilik A akan berkongsi dengan bilik B dan bilik C, menggunakan udara yang mungkin recirculated pada yang sama dan mereka akan berkongsi udara. Untuk itu memang ada kajian yang mendapati COVID-19 ada terdapat pada filter dalam sistem aircon tu sendiri. Untuk langkah pencegahan, sebelum ni kita pun maklum pakai double mask kan. Double mask untuk mengelakkan kita punya keterjangkitan oleh COVID-19 by aerosol tu. Saya nak mention kat sini, kalau dia tak fit,
Okay, dia tak fit, dia tak efektif. So make sure it is fit to your face. Bagaimana di luar? So dah bawaan udara ni, adakah kita terdedah dengan COVID-19 bawaan udara ni dengan keadaan di luar ada aerosol? Untuk di luar, sekali kalau kita pergi luar, memang kena jaga SOP. Itu yang utamalah. Okay, semua maklum. Tapi sekarang ni concern kita adalah kepada aerosol tu sendiri kan. COVID-19 yang terdapat dalam aerosol ni, dia adalah ada beberapa faktor environment ataupun faktor persekitaran yang mempengaruhi liability of the COVID-19 tu. Dia boleh hidup di luar badan manusia tapi tak lama, lebih kurang 3 jam macam tu, tapi dengan bantuan matahari, bantuan air movement yang terdapat di luar, dia akan mengurangkan keterjangkitan. Terima kasih banyak Dr. Mary. Mudah-mudahan kita semua akan ambil langkah pencegahan yang terbaik. InsyaAllah mungkin lepas ni kita akan ada interview lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang telah menonton. Sekiranya anda belum lagi subscribe, sila tekan butang